Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, baik. Jadi tajuk yang lepas adalah tajuk data siri masa. Jadi hari ini kita akan masuk pada bab yang terakhir, iaitu tajuk kebarang-kebarang kalian. Okey. So tajuk ni mudah, tak panjang pun. Okey, so simple je, jadi tak susah lah untuk awak. Okey, so first kali kita tengok apa dia objektif pembelajaran bagi tajuk kebarang kalian. Okay, jadi di akhir bab ini saya expect apa yang awak dapat, awak boleh mengaplikasikan petua ataupun formula kebarang kalian dalam menyelesaikan masalah kebarang kalian. Okey. Okey, so tajuk ni bukan tajuk yang baru. Okey, tajuk ni sebenarnya familiar untuk awak sebab dulu masa SPM awak pernah belajar. Okey. Masa SPM pun tajuk dia lebih susah. Yang ini lebih mudah. Okey. So jadi tak perlu risau Okey, so kita tengok yang pertama sekali definisi bagi kebarang kalian. Okey, so kebarang kalian bahasa Inggeris dia adalah probability. Probability. Saya tak pasti dulu belajar bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey, so kalau bahasa Melayu kebarang kalian, bahasa Inggeris dia adalah probability. Okey, so maksud bagi kebarang kalian adalah kebarang kalian bermaksud kemungkinan bagi sesuatu peristiwa untuk berlaku. Okey, so dia lebih kurang macam ramalan juga. Okey, so biasanya benda yang terlibat dengan kebarang kalian, biasanya perkara ini belum terlibat lagi. Biasa perkara ini belum berlaku lagi. Okey, so kita nak meramalkan berapa kebarang kalian, okey, peristiwa tersebut akan berlaku. Okey, so sebelum kita teruskan dengan formula-formula yang terlibat, kita kena kenal pasti dulu apa dia istilah-istilah yang digunakan dalam tajuk ni. Okey, so yang pertama adalah ruang sampel. Okey, so ruang sampel biasanya kita tulis dalam simbol S. Okey, so apa dia ruang sampel? Okey, so ruang sampel ianya adalah hasil-hasil yang kemungkinan diperolehi ataupun senarai bagi ke semua hasil-hasil yang kita mungkin akan dapat. Okey, so kita gunakan tajuk contoh yang paling mudah. Biasanya kalau buku-buku yang membincangkan tajuk kebarang kalian, dia akan gunakan contoh ni. Okey, so contohnya katakanlah peristiwa kita kita nak melempar sebiji dadu. Okey, so kita kena tulis dulu dia punya ruang sampel dia. Biasa ruang sampel simbol dia adalah S. Okey, simbol dia adalah S. Kemudian cara kita tulis adalah sama dengan, kemudian kita ada yang kita sebut sebagai apa ni? Curly bracket. Curly bracket. Okey, ni cara nak menulis ruang sampel. Jadi, apa yang kita letak di dalam curly bracket ini adalah semua sekali hasil-hasil yang kita mungkin akan dapat. Okey, so macam tadi peristiwa kita adalah melempar sebiji dadu. Ini cerita sebiji dadu bukan 2 biji dadu. Kalau 2 biji dadu hasil dia dah jadi lain. Sekarang kita melempar sebiji dadu. So agak-agak awak lempar, agak-agak awak dapat berapa nilai dia? Berapa? So mungkin kita akan dapat 1 kan? Kan ada nilai 1 kan? Mungkin kita dapat 1, mungkin kita dapat 2, mungkin kita dapat 3, mungkin kita dapat 4, 5 ataupun 6. Boleh tak kita dapat 7? Tak boleh. Kenapa? Sebab 7 tak ada dalam dadu tu kan? Ni kita cerita dadu yang normal dadu yang biasa kita gunakan. Dalam dunia ni biasa digunakan. Nombor yang ada paling kecil adalah 1 dan paling besar adalah 6. Okey, 7 tak ada, kosong pun tak ada. Ni saja nilai dia. Okey, so jadi ruang sampel ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai sample space. Sample space. Okey, so sample space ataupun ruang sampel menyenaraikan semua hasil-hasil ataupun kemungkinan-kemungkinan yang kita akan dapat. Okey, so contoh lain. Katakanlah saya nak buat peristiwa kita adalah memilih 1 hari di dalam seminggu. Okey, memilih 1 hari dalam seminggu. Okey, so kita nak jawab soalan ni, kita tulis dia punya ruang sampel. Okey, so S sama dengan, kemudian kita ada curly bracket. Okey, so agak-agak hari apa kita mungkin akan dapat? Mungkin kita akan dapat hari Isnin. Okey, mungkin akan dapat Selasa. Okey, mungkin dapat Rabu. Okey, Khamis. Okey. Apa lagi? Jumaat, Sabtu ataupun Ahad. Okey, so jadi dalam ruang sampel ni ada semua sekali kemungkinan. Ada tak hari selain daripada hari ni? Selain hari Ahad dan Isnin ada hari lain tak? Tak ada. Okey, so kita akan hari-hari yang terpilih adalah antara hari Isnin sehingga hari Ahad. Okey, boleh? Okey, so tadi itu adalah ruang sampel ataupun sample space.
Okey, seterusnya kita tengok apa itu peristiwa. Okey, so peristiwa biasanya peristiwa ni biasanya kalau dalam banyak buku, dalam buku matematik, kita tulis dia punya simbol dia sebagai X ke Y, Z ataupun apa-apa saja. Okey, so X itu adalah suatu set hasil ataupun satu subset dalam ruang sampel. Okey, kadang biasa kalau kita tulis contoh kita nak cari kebarangkalian. Contoh kita nak cari X kan. Okey, so PX ini adalah kebarangkalian kita mendapat X. Okey, so X ini adalah peristiwa. Contoh kita nak dapat kebarangkalian kita dapat Y. So PY. Okey, Y ini adalah peristiwa. Okey, contoh katakanlah kita nak melempar sebiji dadu, kemudian kita nak dapatkan peristiwa kita adalah mendapat nombor genap. Contohnya mendapat nombor genap. Kemudian mendapat nombor genap kita tulis sebagai X. Katakanlah X adalah nombor genap. Okey, so agak-agak apa nilai yang ada kat sini? 2, 4 dan 6. Okey, kemudian kita nak cari berapa kebarangkalian kita melempar sebiji dadu dan kita dapat nombor genap. So kita tulis PX. Kemudian dia punya formula. Okey, so cara nak tulis peristiwa ni sama ada X ke Y ke A ke B ke, okey, dia tidak semestinya huruf. Okey, kenapa yang biasanya digunakan huruf? Sebab dalam matematik dia punya, kalau kita nak menyelesaikan sesuatu masalah dari sudut formula yang panjang, kalau kita nak tulis gunakan perkataan yang panjang tu macam a bit susah lah, macam menyusahkan. So ahli matematik buat macam mana? Dia simpelkan saja. Daripada contoh X ni daripada perkataan yang panjang ubah kepada X saja. Okey. Okey, so tak semestinya kita gunakan satu huruf. Kita nak gunakan satu perkataan pun boleh, dua perkataan pun boleh. Okey, contohnya katakanlah tadi kan kita ada ruang sampel kita adalah melempar sebiji dadu. Peristiwa kita adalah melempar sebiji dadu. So ini adalah kita punya ruang sampel. Okay, katakanlah peristiwa saya adalah mendapatkan nombor genap. Lempar sebiji dadu dan mendapatkan nombor genap. Okey, saya boleh tulis S ataupun saya boleh tulis apa? Okay, so kita boleh juga tulis X ni, daripada kita tulis X, kita tulis contoh apa? Nak dapat kebarangkalian nombor genap, kita tak tulis PX tapi kita tulis P genap. Boleh, tak masalah. Okay, P genap. Tak semestinya pada huruf, gunakan huruf saja. Ya, perkataan pun boleh P genap. Katakanlah kita ada dalam satu kelas kita ada pelajar lelaki dan perempuan. Ada 25 orang pelajar, terdiri daripada lelaki dan perempuan. So katakanlah berapa kebarangkalian saya nak dapatkan pelajar lelaki. Okey, so kita boleh tulis apa? P. Kita boleh tulis PL. L tu mewakili lelaki. Boleh, ataupun kita tulis P lelaki pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, so ini adalah peristiwa. Okey, kemudian kita ada uji kaji. Okey, so uji kaji adalah sesuatu aktiviti yang dibuat untuk mendapat hasil. Okay, contohnya kalau macam tadi ruang sampel peristiwa kita adalah contoh ruang sampel kita adalah hasil bagi melempar sebiji dadu. Okey, so uji kaji kita apa? Uji kaji kita adalah melempar sebiji dadu. Kemudian peristiwa adalah apa yang kita nak cari. Katakanlah melempar sebiji dadu, kita nak dapatkan kebarangkalian untuk kita dapat nombor genap. So nak dapat nombor genap kita panggil sebagai peristiwa. Melempar sebiji dadu kita panggil sebagai uji kaji. Okey, boleh? Okey, so kalau tak faham tak apa, tak ada masalah. Okey, yang penting dalam tajuk ni awak faham macam mana cara kita nak gunakan formula. Kalau istilah-istilah awak ni istilah ni awak tak faham, tak ada masalah. Okey, so seterusnya kita tengok formula bagi kebarangkalian mudah. Kebarangkalian mudah ataupun bahasa Inggeris dia adalah simple probability. Probability. Okey. Okey, so formula bagi kebarangkalian mudah adalah PA sama dengan NA bahagi NS. Okey, so ni adalah dia punya formula asas dia, basic. Okey, so dalam topik kita ni kebanyakan formula kita dapat kebarangkalian kita akan gunakan formula ini. Okey, so rumus dia adalah PA. P ni bermaksud kebarangkalian. Okey, kenapa dia gunakan P? Sebab dia daripada perkataan bahasa Inggeris. P, probability. So probability getting A. Kebarangkalian untuk mendapat A sama dengan NA bahagi NS. Okey.
So NA ni apa? N ini menunjukkan kepada bilangan. Okey, bilangan. Okey, so A ni adalah, okey, so N adalah bilangan mendapat A ataupun bilangan A. A ni apa? Sesuatu peristiwa lah. So NA, N adalah bilangan A. Okey, kemudian NS adalah, N menunjukkan bilangan. Bilangan apa? S ini adalah semua sekali hasil di dalam ruang sampel. Okey, boleh? Okey, katakanlah contoh. Okey, contohnya ni kita nak gunakan rumus PA sama dengan NA bagi NS. Okey, so katakanlah ni kalau kita gunakan A sebagai dia punya peristiwa. Katakanlah peristiwa dia kita ubah daripada A, kita ubah jadi X. So dia akan jadi PX. Okey, so rumus dia apa? Kalau PA sama dengan NA bagi NS, so PX sama dengan N. Ubah saja A ini ubah kepada X. So NX bahagi dengan NS. Okey, kemudian contoh, katakanlah kita tulis dalam perkataan. Katakanlah kita dapatkan P lelaki. Okey, so macam mana kita nak dapatkan kebarangkalian kita dapat lelaki? Rumus dia adalah PA sama dengan NA bagi NS. So sekarang A ni kita dah ubah kepada lelaki. So rumus dia akan jadi N lelaki bahagi dengan NS. Okey, boleh. So P lagi kebarangkalian kita mendapat lelaki adalah bilangan lelaki bahagi dengan bilangan semua orang. Okey, boleh. Okey, contohlah contoh katakanlah ni contoh yang simple. Katakanlah uji kaji yang kita nak buat adalah melempar sebiji dadu. Okey, so uji kaji kita adalah melempar sebiji dadu. Okey, kemudian katakanlah peristiwa yang kita nak dapat adalah kebarangkalian untuk mendapat nombor genap. Contoh kebarangkalian untuk mendapat nombor genap. Okey, so kita nak selesaikan, kita nak dapatkan kebarangkalian nombor genap ni, kita mesti dapatkan apa? Kita mesti tengok dia punya sample space dulu, ruang sampel dulu. Okey, so melempar sebiji dadu, so agak-agak ruang sampel kita apa tadi? Okay. Bayangkan kita ada sebiji dadu, kita lempar. So agak-agak apa yang kita akan dapat? Mungkin dapat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Ni saja. Tak ada yang lain. Okey, so ni adalah kita punya ruang sampel. Kemudian katakanlah peristiwa kita adalah mendapat nombor genap. So berapa kebarangkalian? Okey, berapa kebarangkalian untuk mendapat nombor genap? Okey, so kita nak dapatkan dia punya kebarangkalian. Okey, kebarangkalian untuk dapatkan nombor genap. So kita akan gunakan rumus kebarangkalian mudah. Okey, so apa tadi rumus dia? Rumus umum dia adalah PA sama dengan NA bahagi NS. Okey, so sekarang nombor genap kan, boleh je awak nak gunakan huruf A ke huruf X ke untuk menggantikan genap, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, sebelum awak tulis macam tu, dekat atas ni awak kena tulis A sama dengan genap. Maknanya saya faham lah, A ni mewakili genap. Kalau awak tak tulis, saya pun tak tahu A ni apa. So katakanlah awak buat A mewakili genap, so kita buat PA. Okey. Tapi kalau saya tak suka macam ni. Saya tak suka gunakan simbol-simbol macam ni. Kita terus gunakan perkataan tu. Pada saya tu lebih mudah. Kita tak payah nak tulis dekat atas A mewakili apa, X mewakili apa. Tulis terus. Okey, so tulis terus. Kita nak dapat apa tadi? Berapa kebarangkalian? So kita nak cari kebarangkalian, mesti tulis P. Okay, P ini mewakili kebarangkalian. Nak cari kebarangkalian apa? Kebarangkalian nombor genap. So tulis saja P genap. Awak tulis macam ni saya tahu. Oh, pelajar ni nak cari nombor genap. Okey. So P genap, rumus untuk mendapatkan kebarangkalian genap macam mana? Rumus umum dia ini, PA sama dengan NA bagi NS. Okey, so P genap sama dengan N genap bahagi NS. Okey, boleh? Okey. So N tadi menunjukkan apa? N adalah bilangan
N ini menunjukkan bilangan. Bilangan apa? Bilangan nombor genap. Okay, bilangan nombor genap. Kemudian NS ni apa? NS adalah bilangan semua hasil dalam ruang sampel. Sebab tu penting juga kita tahu dia punya ruang sampel ni. Kita tahu dia punya ruang sampel, baru kita boleh tahu. Sekurangnya kalau awak tak tahu ruang sampel dia, kita tahu bilangan ruang sampel dia. So kita boleh cari dia punya kebarangkalian. Okey, so cuba tengok dalam sampel space, dalam ruang sampel ni ada berapa banyak nombor genap. Cuba kita kira. Kita ada 1, 2 dan 3. Kita ada 3 nombor genap. Okey, so genap kita ada 3 nombor, 2, 4 dan juga 6. Okey, so ada berapa bilangan dia nombor genap? 1, 2, 3. So 3 bahagi dengan bilangan semua sekali hasil dalam ruang sampel. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 bahagi 6. Okey, so ini dia punya jawapan. Tapi jangan, kalau boleh jangan bagi jawapan dalam bentuk nilai yang macam ni, nilai sebenar macam ni. Okey, so nak tulis kebarangkalian kita kena tulis gunakan sama ada pecahan terkecil. Kita gunakan pecahan terkecil. Okey, pecahan terkecil, smallest fraction ataupun titik perpuluhan. Okey, berapa banyak titik perpuluhan? Kita gunakan 2 titik perpuluhan. Okey, 2 titik perpuluhan. Dua jawapan ini saja yang saya boleh terima. Katakanlah jawapan akhir awak tulis 3/6. Awak tahu 3/6 ni kita boleh kecilkan lagi. 3 bahagi 3 1, 6 bahagi 3 2. So jawapan akhir dia adalah 1/2. Okey, so macam ni boleh dikecilkan. Okey, kalau awak tulis 3/6, saya tak akan terima jawapan ni. Saya terima jawapan dia berapa? 1/2. Okey, ataupun cuba tekan kalkulator. Okey, so cuba tekan kalkulator. 3 bahagi 6 sama dengan, ada tulis apa ni? 0.5. Tulis je lah 0.5. Okey, sama ada dua-dua jawapan ini saya akan bagi markah. Awak tulis 1/2 saya bagi markah. Awak tulis 0.5 pun saya bagi markah. Salah satu. Nak tulis dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting bagi dalam bentuk pecahan terkecil ataupun titik perpuluhan.